Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian yang berada di depan kaca TV, yang berada di online sekarang ini, setia bersama Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19, yang saya doakan bersama pada hari ini untuk kita terus mendapat hidayah daripada Allah, dipandu hidup kita ini dengan kalam daripada Allah, sehingga kan kita sentiasa bersama Allah menuju rahmat Allah di syurga nanti insya-Allah. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman untuk sama-sama kita mendengar yang terbaik daripada bacaan surah Maryam. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Ya, boleh baca ni Ustaz. Oh, hari ni Man in Black Ustaz. Wah. Okey, Masya-Allah. Macam ada ancaman ya. Ada ancaman dia ya. Di subhanallah. hujung-hujung surah Maryam ini sebenarnya mesej yang Allah bawakan ini amat agak bukan agak, memang kasar, memang tegas ya, kerana ia penting untuk diberi perhatian kepada orang-orang pada zaman Nabi dahulu ya, dan juga orang-orang yang membaca pada waktu ini ya, agar kalau dia bila bercakap tentang stres Ustaz ya, stres tak ada anak ke, ataupun stres pasal apa, kalau Maryam itu kisah anak tanpa suami. Betul. Ya, ataupun Nabi Ibrahim ini homeless. Ya, stres sebenarnya. Betul, ya, bila ada sesuatu yang tidak kena, tetapi rupa-rupanya Allah menghenjut kita. Sebenarnya Allah boleh buat. Itulah mesej yang kita nak tengok pada hari ini. Ya. Jadi mari tuan-tuan yang berada di rumah boleh buka Al-Quran ya, ambil mushaf pada muka surat yang ke-310 Ustaz ya, pada hari ini. Tapi kita mulakan dahulu majlis kita, bacaan kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Khususnya saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton setia Malaysia Quran Time. Alhamdulillah, ada yang dekat office, ada yang kat rumah, ya. Ada yang tengah drive mak Ustaz. Buka FB lah. FB. Tapi jalan kena tengok betul-betul. Jangan tengok saya Man in Black. Okay. Kan. Jadi kita nak mulakan hari ini, kita nak surah Al-Fatihah dahulu. Saya nak kongsikan ataupun nak beri perhatian, iaitu dalam surah Al-Fatihah ni ada 4 kalimah yang melibatkan huruf ha. Jika semalam saya kongsi ataupun kita tekankan huruf zal, ini saya nak tuan-tuan dan puan-puan sila perhatikan huruf ha. Huruf ha pedas tu, bukan ha simpul tu. Ni ha pedas, ada 4. So memang kena hati-hati. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim 1, Nirrahim 2, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Ada 4 tempat yang melibatkan huruf ha. Kenapa sebut huruf ha? Sebab kebanyakannya ada di antara kita yang tergelecoh atau terpelawak sikit huruf ha tu kepada terbabas huruf ha. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim dengan ha. Itu terutama kalau lepas berbuka tu. Lepas berbuka Alhamdulillah. Okey. Masya-Allah. Betul tak? Jadi memang kena hati-hati huruf ha pedas. Dekat mana letak dia? Dekat rongga kerongkong kita ini, huruf ha terletak di tengah, bahagian tengah. Dia ada 3 stesen, atas sekali, tengah dengan pangkal. So ha dia duduk kat tengah-tengah sah. Dia duduk tengah-tengah ni. Ada 2 huruf ha dengan huruf ain. So pastikan huruf ha kita keluar dari tengah. Ha, sebab tu dipanggil pedas ah. Ha pedas. Ha pedas. Pedasnya contoh. Jadi maksudnya kalau lepas makan pedas tu lebih mudah lah untuk membaca ya. Ini buka puasa kena masak pedas sikit, mami atau mak kau. Dia lebih tajam sikit praktikal tu bahaya tu. Bahaya itu tips yang tidak boleh dipakai. Jangan nanti tak tarawih nanti kan. Okey baik. Jom kita sama-sama baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Sadaqallahul Alhamdulillah, kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi. Surah Al-Fatihah ini adalah sebagai panduan kepada kita Ustaz ya, yang kita ulang dalam kita solat. Dalam banyak acara kita membaca Al-Fatihah ini ya, sebenarnya untuk memastikan kita jangan bosan dengan Al-Fatihah, kerana di situ adalah permintaan kita, ada satu doa yang wajib kita baca, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya, pasal dia bacaan wajib dalam solat yang wajib. Ada satu permintaan yang wajib, iaitu ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus. Jalan lurus inilah yang kita nak. Kalau katakan daripada sini sampai ke sana Ustaz ya, kalau lurus dia pendek, tapi kalau daripada sini ke sana saya bingkang-bingkuk je kan. Masa umur ada 60 hingga 70 tahun, tapi kita langgar dinding, langgar pergi ke laut apa sebagainya, itu amat merugikan. Tapi kita bertuah kita ada Ar-Rahman ya. Walaupun kita terlanggar dinding ke 60 tahun, walaupun satu saat kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah terima insya-Allah. Ya, selagi belum sampai ke sini, nyawa kita masih diberi peluang. Itu sebabnya Fatihah ini memberi ataupun Allah mendidik kita agar positif kepada Allah ya. Orang tak payah nak pergi motivasi yang positif tu, kadang-kadang tersilap kan, kata positif tapi negatif juga. Kita kena positif kepada Allah, tapi diri kita memang ada kelemahan. Itu yang berlaku pada Maryam ya. Saidina Maryam, bila beliau tetap positif kepada Allah, tapi ada cabaran. Bila cabarannya ialah melahirkan anak orang kecam apa sebagainya, bukan dia tak percaya ya, dia boleh percaya, tetapi sebagai seorang manusia kita ni lemah Ustaz ya. Jadi itu sebabnya pada ayat 66 hingga 76 yang kita nak baca ini, kita akan ditegaskan oleh Allah. Itu sebabnya saya pakai warna hitam hari ini ya. Mesejnya ialah tegas. Jom Ustaz. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita nak mulakan bacaan kita pada hari ini menyambung baki surah Maryam. Surah Maryam. Ya, baki surah Maryam yang terletak di muka surat 310. Kita nak baca bermula dari ayat 66 sehingga 76 saya. Lebih kurang satu muka kita nak baca. Tapi sebelum itu mungkin saya nak bagi tahu dulu sinopsis. Ya, betul Ustaz. Silakan, apa yang kita akan pergi sampai ke hujung, pasal kita 2 muka surat hari ini. Betul Ustaz. Ya. Pada awal ini kita akan melihat ingatan keras bagi yang menafikan hari kebangkitan dan peranan syaitan menggoda. Itu ayat 66 hingga 87 ya. Kemudian katakan yang benar ya apabila sampai ke Habsyah nanti. Itu maksudnya mesej yang diseru kepada sahabat yang berhijrah ke Habsyah pada ayat 88 hingga 95. Dan di hujung itu ya, ada 3 ayat di hujung itu, 96, 97, 98, motivasi bagaimana kita walaupun kita ini ada cabaran, ada masalah, tetapi macam mana nak kekal positif. Ya, walaupun mungkin cabaran itu yang paling teruk Maryam lah, yang paling teruknya Nabi Ibrahim, yang paling teruknya adalah Nabi Zakaria ya. Tetapi tetap juga positif, tetap juga keep it up, don't give up. Itu 3 ayat akhir itu kita akan baca bersama insya-Allah. Sila Ustaz, kita mulakan. Okey, jom sama-sama kita mulakan ayat 66 ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulul insanu أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العظيم. Surah Al-Al Azim daripada ayat 66 hingga 76. Sebentar tadi kita melihat kepada teguran Allah Subhanahu taala ya. Allah memberi komentar tentang ayat 66 itu wa yaqulul insan, berkata manusia, ini merujuk kepada orang-orang yang tidak percaya pada nabi ya. Betul ke kita ini akan dihidupkan kembali ya? Dan Allah membalas balik dengan hujah awala yadhkurul insan, tidak ingatkah manusia bahawa kami menjadikan sebelum ini daripada tak ada, daripada zero. Ya. Perkataan walam yaku syai'a ini juga disentuh dalam ayat yang ke-9 ketika Nabi Zakaria bertanya kepada Jibril, betul ke? Betul ke? Aku ni dah tua, 120 tahun, 98 tahun isteri aku aqirah, tidak subur. Macam mana? Ya, Allah cakap boleh je, hayyin, ya, mudah bagi Allah. Maka farabbika, pada ayat yang ke-68 itu Allah memberitahu tentang Allah akan mengumpulkan ya orang-orang yang derhaka ini dengan syaitan mereka ya, dan akan dibawakan di sekitar Jahannam jithiya, berlutut. Berlutut ini melambangkan satu sesaan lah Ustaz ya. Kalau katakan seorang itu berlutut dan haula jahannam, maksudnya di sekitar jahannam dia ada preview dahulu tu, tapi berlutut. Dan pada waktu itu yang orang yang amat yakin tadi tu, yang sombong tadi tu akan berlutut dan merendah diri, dah tak boleh buat apa dah. Allah beritahu perkara ini ancaman kepada siapa? Kepada orang yang tidak mengambil panduan ketauhidan daripada Nabi ya. Dan kemudian pada ayat yang ke-69 disambung lagi ya, iaitu Allah menyatakan di hujung itu Ar-Rahmani Atiya ya. Allah bagi perkara ini kerana apa? Akan diseret orang-orang ini kerana apa? Kerana mereka ini Atiya, menderhaka kepada Ar-Rahman. Jadi ini mesej yang diberikan dan diteruskan pada ayat yang ke-70, thumma lanahnu a'lamu billadhi hum aula biha siliya. Kemudian nak dicampak ke dalam neraka tu dia ikut keutamaan. Yang paling besar dia punya dosanya itu akan dicampakkan dulu. Aula siliya ya, lebih awal lagi akan dibinasakan. Wa in minkum illa wariduha ya, kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini ayat ini memang mengerikan pasal Allah menyatakan pada ayat 71 tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Ya, perbincangan ulama, orang beriman pun akan melalui atas neraka tersebut, atas sirat tersebut. Siapa yang tak lepas, boom. Ya. Hatman maqdiya ini adalah ketetapan yang telah diputuskan. Maksudnya semua orang akan lalu dan
Allah cakap pada ayat 72 itu thumma, kemudian diselamatkan orang yang bertakwa, tapi orang-orang yang zalim itu yang tidak kembali kepada Allah, yang mensyirikkan Allah, yang tak yakin Allah boleh menciptakan Adam tanpa ibu ayah. Masya-Allah. Ya, yang tak yakin bahawa Allah ini tidak ada anak. Dia kata Allah ada anak lah, ya. Kalau dalam agama Kristian dia sampaikan kata Allah, Tuhan ini cipta anak sebagai tanda kasih sayang untuk menyelamatkan seluruh manusia. Kan? Allah nak beri kasih sayang pada seluruh manusia, tak payah pakai anak. Kan? Allah terus bagi direct aja kan. Allah powerful kan, bukan macam kita. Kalau rasanya dah tua nanti ustaz ni, sekarang ni ustaz muda ke? Muda lagi ya. Kalau dah berumur nanti, kadang-kadang nak ambil cawan ke apa, perlukan anak kan. Nak bagi derma ke, kita minta anak tolong bagikan, pasal kalau kita ni lemah kan. Betul, tapi Allah tidak lemah. Itu yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-72. Allah cakap wa nadharul zalimina fiha jithiya. Dibiarkan orang-orang yang zalim itu jithiya, berlutut. Sekali lagi macam tadi tu. Kerana apa? Kerana orang-orang ini tidak mengendahkan, dia sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sombong itu pada ayat 73 disambung. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala allazina kafaru lil ladzina amanu ayyul fariqain. Itu yang sombong tadi tu. Dia semua dia kata antara kita berdua ni, dua kumpulan fariqain ini, siapa lebih baik maqam, status dan juga lebih bagus nadia. Nadia ni zaman sekarang macam clubhouse lah Ustaz. Kumpulan orang dia mesyuarat tempat-tempat tinggi kan. Okey, kamu dengan saya dengan kamu, pasal pada zaman Nabi itu orang-orang sahabat semuanya orang miskin, orang-orang hamba. Betul. Ya, tak kaya. Jadi dia pandang tu, kamu punya clubhouse tengok, kan, meeting kat mana? Kan, kamu meeting sesama kamu je kan. Kita billionaire tau. Masya-Allah. Ini yang dibawakan pada ayat ini, pelajaran untuk kita pada tahun 2020. Kalau katakan tuan-tuan adalah jutawan, hartawan, usahawan, apa lagi tuan-tuan? Apa Ustaz lagi? One yang ada lah ya. Okey. Jangan sombong ya. Jangan eksklusif hanya pada satu kawasan sahaja, bercampurlah dan merendahlah diri kepada orang-orang yang beriman. Itu yang kita belajar agar kita terus beriman. Dan pada perkataan 74 itu Allah menyatakan wa kam ahlakna, berapa banyak dah orang sebelum ini kami hancurkan mereka, tapi mereka punya furniture. Ya, dia punya perabot dia athathan wa riya, amat cantik, tetapi mereka nak menunjuk-nunjuk saja. Ada kereta dia nak tunjuk, kalau boleh dia nak tunjuk nombor plate dia tu bahawa saya beli harga 1 juta. Itu berhati-hati perkara tersebut. Kalau kita nak beli apa-apa tu kita fikir dulu, adakah ianya menunjuk-nunjuk ataupun sombong, ataupun kerana kita nak bawa dekat dengan Allah SWT. Perkara ni penting Ustaz ya, pasal zaman sekarang ni orang kadang-kadang dia nak menunjuk-nunjuk, riya ni riak ya. Dekat apa dia punya furniture tu kalau boleh nak letak kat emas. Kan, kalau boleh dia punya kereta tu dia nak letak segala-galanya, macamlah itu akan dibawa sampai ke akhirat. Kita doa kita terlindung. Amin. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah ya, kalau katakan perkara itu pernah berlaku, inilah surah yang mengingatkan dia ya, warning kepada kita, jangan pasal khawatir nanti. Allah cakap apa pada ayat yang 75 itu, katakanlah ya, kalau jumpa orang-orang begini, man kana fi dhalalah falyamdud lahu rahmanu madda ya. Orang yang sesat ini Allah kata tak apa, kita bagi dia extension lah. Ada dua maksud dekat situ, extension sama ada bagi dia lebih derhaka, ataupun sebenarnya tuan-tuan, kalau kita masih lagi ada umur sampai sekarang ini dapat baca Quran, mesej untuk kita kan. Quran ni bukan hanya untuk orang Kristian apa sebagainya, untuk kita. Kalau Allah bagi kita umur lebih panjang lagi, Allah suruh kita kembali cepat-cepat kepada Ar-Rahman. Jangan sampai lagi banyak derhaka, hatta idza ra'au ma yu'aduna immal azab wa immas sa'ah. Ada dua perkara. Ya, sama ada Allah bagi azab di sini lagi, kita boleh nampak, ataupun jangan sampai ke saah, sampai hari akhirat itu, rupanya baru tahu siapa sebenarnya yang lebih buruk makan dia punya tempat dia, wa adhafu junda, tentera yang lebih lemah. Pasal tadi dia cakap kan, dia cakap engkau tentera lemah, hamba lah, orang miskin. Allah akan tanya balik pada kita ya. Yang harapnya kitalah orang yang sentiasa meraihkan orang yang lemah, orang miskin, frontliners yang ada menghargai orang yang sakit, bantu pak cik naik kerusi roda kan. Itu tugas frontliners yang amat mulia. Kita terus doakan Ustaz ya, kita doakan terus kita dapat apa yang pada waktu PKP ini kita teruskan selepas PKP, benda yang baik-baik ini. Betul, ya. Dan di akhir itu Allah memuji
memberi galakan kepada orang yang sentiasa mencari hidayah, seperti tuan-tuan yang mencari hidayah daripada Quran, Allah akan tambah, ya. Wal baqiyatus solihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Ayat ini lebih kurang macam ayat surah sebelah. Surah Al-Kahfi ada cakap tentang wal baqiyatus solihat, ya. Di hujung itu amala, cita-cita yang bagus. Sini wa khairun maradda, tempat kembali yang amat baik. Jadi Allah bagi bam ada sambungan lagi pada ayat 77 hingga 87. Jom Masya-Allah, Ustaz, baik. Satu saat sebelum nak sambung ayat ni Ustaz, nak respon sikit sahabat kita yang bertanya dalam surah ni Ustaz. Ya. Ada tanda yang garis ni Ustaz. Nak undur sikitlah ke belakang, nak ulang kaji sikit. Tanda yang garis ni semalam pun kita dah sebut. Tanda garis ni adalah tanda peringatan sebenarnya. Tanda peringatan bahawa di situ disunatkan untuk kita bersujud. Dhabtul Quran dalam ilmu dhabtul Quran kan. Jadi bukannya dia tersalah garis ke apa tak. Memang beri tersalah print ni. Tersalah print jangan. Ini tanda kepada kita untuk disunatkan sujud dekat situ. InsyaAllah baca apa? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun kalau kita sujud, kita boleh baca bacaan sujud sajadah wajhi alladhi itu sampai habis. Pertanyaan daripada Ismi Azila. Terima kasih kerana tanya kita. Okey. Jadi kita nak sambung sekarang, kita berpindah pada muka surat sebelah 311. Muka surat 311. Kita nak baca dari ayat berapa Ustaz? 77 hingga 87. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 77 hingga 87, panjang juga Ustaz ya. Okey, ini semua ayat-ayat ada lagi Ustaz ya, dan dia sebenarnya adalah sambungan warning daripada Allah, amaran daripada Allah. Tadi kita perasan kan ada jithiyah tu berlutut, pasal sebenarnya salah satu amalan dalam agama Kristian pun ialah suka doa sambil berlutut tu kan. Sebenarnya nanti akan berlutut di akhirat juga. Allahu akbar. Dia ingat bahawa dia berlutut itu dia dapat kasih sayang daripada Jesus kan. Dia harapkan dapat syafaat, tapi sebenarnya ayat yang kita baca ini pun nanti menunjukkan bahawa tak dapat syafaat daripada Jesus. Okey. Pasal syafaat itu hanyalah datang daripada Allah. Jadi kita tengok pada ayat yang ke-77 ringkas ya, iaitu lalu adakah engkau melihat orang yang mengingkari ayat kami dan dia mengatakan pasti aku akan diberi harta dan anak. Ya, tadi Allah dah cakap yang dapat memberi manfaat harta dan anak ini ialah kalau kita convert dia menjadi amal soleh. Iman dan amal soleh.
ya, bukannya kalau orang-orang Quraisy Mekah ini dia kata dia ada harta, ada anak, dia kata pasal kita ni special, Allah beri perhatian pada kita, nanti ke akhirat pun kita akan dibantu oleh Tuhan. Itu anggapan mereka. Anggapan mereka, logik mereka yang tidak tepat tuan-tuannya dalam hidup kita ni. Kalau kita nampak sama ada kita ataupun orang lain kaya ataupun ada anak, kita jangan anggap bahawa itu tanda dia dimuliakan. Belum tentu lagi. Belum tentu. Ya, itu adalah ujian untuk dia boleh tak convert menjadi tukarkan jadi mata wang akhirat, iaitu namanya thawab, pahala yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada duit kita wakaf, kita infak, ada anak kita didik elok-elok, itu caranya, ya. Jadi dalam hal ini dalam ayat yang ke-78 Allah mencabar mereka ini at-tala'a ini maksudnya ialah macam kita mendaki bukit, tengok semua, dapat maklumat semua, ya. At-tala'al ghaib, mereka ni panjat bukit dapat tahu ke perkara ghaib yang kata bahawa kami akan dapat balik anak, harta, ya. Jadi Allah mengingatkan mereka, ataupun mereka ni dah ada hitam putih berjanji dengan Tuhan bahawa kita memang akan dapat. Sebenarnya tak ada. Allah mempersoalkan perkara ini kerana apa? Kerana mereka ini pada ayat 79 tidak sama sekali, kami akan menulis apa yang dikatakan dan kami akan memanjangkan azab untuknya secara sempurna, ya. Ini adalah amaran kepada orang yang cuba meletakkan perkataan yang tak betul kepada Tuhan. Itu sebabnya bagi orang Islam, kita kalau nak cakap apa-apa, jangan cakap Tuhan cakap. Kalau kita nak cakap, kita cakap tak apa. Tapi kalau kata Tuhan cakap begini, kita mesti begini kerana Allah cakap begini, tapi bukan ada dalam Al-Quran, kita khawatir kita mencontohi kepada agama lain seperti Kristian ataupun Yahudi ataupun agama-agama yang tidak berasaskan kebenaran. Sebabnya kita nak menyambung balik warning, amaran daripada Allah lagi, ya. Pasal apa warning ini amat penting untuk kita nanti dapat tahu formula mengelakkan cabaran ini. Kita berhenti sebentar, kita bersambung kembali Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Pada hari ini kita melihat kepada bahagian keempat, bahagian terakhir daripada surah Maryam, di mana Allah mengingatkan kepada kita tentang ancaman demi ancaman, amaran demi amaran kepada orang-orang Kristian, orang-orang Nasrani, kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengatakan bahawa Allah itu ada anak, dan Allah membawakan kepada kita beberapa penekanan, ya, termasuklah Allah memberitahu kepada kita dalam ayat yang ke-83 yang kita sudah baca sebentar tadi, bahawa syaitan ini kerja dia adalah ta'uzzuhum azza, ya Ustaz, ya, ta'uzzuhum azza. Apa maksud ta'uzzuhum azza ini? Terjemahannya mendorong melakukan penderhakaan dengan bersungguh-sungguh. Ya, sebenarnya azza ini maksudnya kalau Ustaz, kita ada bika dekat dalam makmal tu kan. Kalau kita letak air panas, kalau kita letak katak lah. Letak jangan letak katak kan, tapi contohlah kalau katak dia termasuk dalam bika tersebut air panas, apa dia buat? Dia akan melompat pasal panas. Ya, betul. Okey. Tapi kalau kita letak air sejuk, letak katak dalam tu, kemudian kita letak penunuh Bunsen. Ustaz kalau masih ingat lagi lah waktu belajar sains tu, penunuh Bunsen, dia akan mula-mula dia akan berenang dalam tu, kan? Dia akan rasa panas sikit, dia rasa wah ini macam sauna ni kan. Bila mendidih sahaja bika tersebut, apa berlaku? Habis, mati katak. Itu namanya mati katak. Ta'uzzu'um azza ini, syaitan ini dia akan menggoda bersungguh-sungguh, tapi caranya ialah sikit agar kita tak perasan, sampaikan seseorang itu mati katak. Imannya itu mati katak, ya. Itu adalah penekanan Allah beritahu kepada kita, ya. Dan pada ayat yang ke-85 itu Allah memberitahu kabar gembira. Yauma nahsyurul muttaqin, ya, nahsyuru ni sebenarnya macam kumpulkan dengan halau, tapi halau kepada orang bertakwa ila rahmani wafda. Wafda ni maksudnya dia dikumpulkan menuju pada Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, untuk dapat bantuan sara hidup, BSH. Bukan begitulah, ya. Maksudnya wafda ini mendapat semua janji-janji yang Allah beritahu tu, dapat nikmat apa sebagainya. Okey cepat. Masya-Allah. Abang nak bagi tahu. Kan sampai terkeluar idea saya ni pasal nak ceritanya. Amat seronoknya waktu itu, ya. Allah beritahu. Syaratnya apa tuan-tuan? Kita kena bina takwa itu sejak ini, saat ini, dan salah satunya ialah kita mendalami Al-Quran seperti yang tuan-tuan sedang buat laksana sekarang ini, ya. Jadi berbaloi, ya, perkara ini kita istiqamah.
Tetapi bagi orang yang mujrimin, pada ayat yang ke-86 itu ila jahannam wirda. Ya, wirda ni maksudnya berjalan haus, Ustaz. Ya, macam kita lah puasa ni pun dah rasa haus kan. Kalau kita puasa dekat utara bumi Ustaz ya, di kawasan Finland itu kadang-kadang dia punya puasa tu sampai 20 jam. Allahuakbar. Ya, 20 jam. Ini bukan 20 jam, lebih bertahun-tahun ya berjalan dengan dahaga ila jahannam. Bukan pada Ar-Rahman. Ya, jahanam terus. Allah dah biarkan. Yang 20 jam tu berjalan nak berbuka kan? Maksudnya nak happy. Nak dapat air. Yang ini menuju jahanam lagi panas. Allahuakbar. Kerana apa? Kerana apa Allah beritahu begini? Kita nak sambung ayat 88 hingga 95. Silakan Ustaz. Okey, baik. Kita nak sambung tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah sahabat-sahabat kita sekarang Ustaz di FB ramai kongsi bercuti ni Ustaz. Cuti hari ni cuti. Cuti kan. Dapat tengok apa ni? FB dapat tengok, TV dapat tengok dengan family kan. Ada kalau boleh share lah sekali share, ya. Kena share. Pasal ramai yang cuti hari ni boleh ambil kesempatan dan harapnya mungkin ada kawan yang beragama Islam, bukan agama Islam, dengar betul-betul mesej ayat 88 ini. Subhanallah, penting. Kita share, kita tekan butang share sama-sama. Puan Rosita ada, Puan Nur Azizah, ramai sahabat-sahabat kita. Okey. Sekarang kita sambung Ustaz ayat 88 saya. Ayat 88 sehingga ayat 95 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardh وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 88 hingga 95 inilah mesej penting dan apatah lagi pada hari cuti ini Ustaz ya, mengambil pelajaran sebenarnya cuti kita ni jangan sampai kita mensyirikkan Tuhan. Allahu akbar. Ya, pasal hari ini orang nak cuti ni pasal sebab syirik kepada Tuhan. Ya, sampai cuti ya. Pada kita hari Wesak kan. Okey. Jadi kita ambil pelajaran daripada perkara ini. Alhamdulillah pada hari ini kita belajar pada ayat 88 kata mereka, Allah memberitahu kepada kita apakah yang dibuat, yang diperkatakan oleh mereka itu yang Allah marah sangat kepada mereka, iaitu Ar-Rahman ada walada. Ada anak. Ada anak. Ya. Jadi ini adalah cabaran. Allah cakap dalam ayat 89 itu laqad jibtum syai'an idda. Ini adalah kemungkaran yang sebesar-besarnya. Idda ini sesuatu yang menimbulkan keributan, ya, menimbulkan kekacauan, chaotic dalam bahasa Inggeris Ustaz ya. Merosakkan keseimbangan dunia ini ya. Dan dalam ayat 90 itu dinyatakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ard ya, maksudnya ialah apa, hampir sahaja pada ayat yang ke-90 itu langit pecah, bumi terbelah dan gunung ganang runtuh kerana ucapan itu. Maksudnya Allah memang marah ya. Masya-Allah. Masya-Allah. Dan itu yang berlaku. Ini maksudnya bila bercakap tentang dia bukan sekadar agama Kristian. Mana-mana agama, mana-mana orang yang cakap bahawa Allah Tuhan ada anak ke, ada apa, ada Mary ke, ada apa, ada tiga Tuhan ke apa ke. Semua ini adalah kesyirikan yang amat besar. Dan mengapa kalau ayat 90 tu kan ada lagi Allah cakap
bumi ini akan hancur ya ataupun langit ini akan terbelah, kita masih lagi ada langit yang okey ini pasal Allah dalam satu surah ya, dalam surah lain Allah bercakap tentang Allah lah yang menahan perkara ini. Maksudnya Allah bagi peluang lagi pada kita. Kalau tidak, setiap kali ada orang yang sambut sahaja hari Christmas ataupun cakap bahawa Jesus Christ save me oh Jesus ataupun God the Father apa sebagainya itu, maka memang kita ni tak hidup Ustaz. Ya, tetapi ada orang beriman yang masih lagi mengesakan Allah dan Allah beri peluang. Beri peluang. Itu sebabnya kemarahan Allah ini dalam surah ini memang tak tertahan ya. Dan mengapa jadi begitu? Kerana ada orang pada ayat 91 menyeru ataupun menyatakan menuduh Ar-Rahman ini ada walada. Sekali lagi Allah ulang. Ya. Maksudnya letak ada anak ke ataupun ada Tuhan Tuhan hujanlah, Tuhan apa sebagainya. Ini dia lebih kurang dia mudahnya kita bekerja satu syarikat ya, satu bos, kemudian kita kata tak, bos saya ada 3 kan. Kan. Bos ada 3 pun, bos yang pertama tu pun dia dah kalau nak sangat pergi cari gaji kat bos kan. Ini baru bos kan. Ini belum lagi bercakap tentang pencipta kita, itu hak pencipta untuk diesakan ya. Dan seterusnya pada ayat yang ke-92 itu dia tidak mungkin bagi Allah mempunyai anak. Ulang lagi ni. Masya-Allah. Ya, banyak kali pasal Allah nak beritahu pada Nabi Zakaria kan Allah boleh jadikan ada anak. Kan? Bagi Maryam itu Allah boleh jadikan anak tanpa suami seperti Nabi Adam. Kan? Tak ada ayah, tak ada ibu. Betul. Jadi mudah bagi Allah, hayyin kan. Jadi disambung lagi in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda ya, iaitu 93, tidak seorang pun di langit di bumi melainkan akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Semua akan datang kepada sebagai seorang hamba. Dia benar-benar menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Maksudnya Allah menghitung semua perkara termasuk nafas kita Ustaz ya. Nafas kita. Maksudnya bila orang cakap sahaja bahawa Tuhan ada anak, nafas tu daripada siapa? Terus kan? apa ni? Allah cakap, aku kira. Watch out. Kan? Allah kira, maksudnya kita dapat nafas, dapat makanan, dapat darah mengalir ini daripada Tuhan yang satu. Lepas tu kita kata Tuhan ada 3. Kan? Macam orang ambil gaji daripada bos tu, lepas tu kata tak, saya tak nak taat pada bos ni, saya nak ikut bos kan. Masya-Allah. Bos macam tu pun dah marah, apatah lagi Allah yang esa, yang menguasai segala-galanya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua orang akan datang berseorangan. Apa maksudnya? Tak ada geng-geng lagi dah. Tadi kan kita yang orang-orang Quraisy ini kata kita ada clubhouse, kita ni kaya apa sebagainya. Tak ada. Kita datang seorang-seorang satu. Yang keduanya farda ini kita sehelai sepinggang. Bila cakap sehelai sepinggang tu bukan sahaja sehelai sepinggang. Tak ada helai pun waktu itu. Ya. Waktu naik bila kita dibangkitkan tak ada sehelai, tak ada pinggang je ada ya. Waktu itu baru tahulah betapa dahsyatnya kalau syirik kepada Allah. Dan bagi kita yang tidak mensyirikkan pada Allah, kita bersyukur sangat bahawa Allah yang berkuasa itu boleh menyelesaikan masalah kita. Yang paling berharga pada kita adalah iman, dan macam mana kita nak maintain iman, nak pastikan kita ada cabaran masalah dalam hidup seperti Nabi Zakaria, Maryam ataupun Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Musa, kita tetap lagi don't give up. 3 ayat terakhir membuat kesimpulan. Jom Ustaz. Ya Ustaz. Bila Ustaz sebut farda tadi Ustaz kan, teringat dalam surah yang lain Ustaz kan, Allah sebut yauma la yanfa'u malun wala banun. Kan? Hari yang tak dikira berapa ramai anak awak ada, berapa banyak harta awak ada, tapi orang yang saat itu siapa dia? Illa man atallaha biqalbin salim. Allah. Diri yang ada hati sejahtera. Allahu akbar. Mudah-mudahan Ustaz kita selamat pada hari yang dahsyat itu insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mari kita 3 ayat yang terakhir perjalanan kita menelusuri surah Maryam, kita nak baca baki 3 ayat yang terakhir ni di muka surat 312 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim. Di hujung inilah motivasi yang Allah bawakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di Mekah, ya, ditekan, ya, kemudian ada sahabat yang pergi berhijrah ke Habsyah. Allah membawakan motivasi untuk Nabi, untuk kita juga, ya, bagaimana menguruskan cabaran dalam hidup kita ini, ya. Kalau cabaran hidup kita ini setinggi, kita takkan setinggilah seperti Nabi Zakaria, ya. Setinggi siapa? Kalau katakan ada puan-puan, ada kakak adik, ya, yang rasa saya mengandung, ya, tapi mengandung itu ataupun hamil itu makin stres kalau mengandung macam Maryam. Ya, jadi ini adalah surah yang boleh dibaca oleh orang yang mengandung, ya, yang hamil, agar kita tahu, oh, rupanya saya mengandung ini taklah setekan Maryam yang mengandung tak ada suami. Bila bawa anak, orang pergi kecam habis-habisan, padahal dia adalah seorang yang tak ada buat apa-apa yang buruk, ya. Dia digelar lagi, kan, bapa kamu, mak kamu sebenarnya tak ada buat benda-benda begini. Jadi dengan itu, apakah cara untuk kita kuat dalam menghadapi perkara ini? Ataupun tuan-tuan yang ada cabaran dengan keluarga, ya, macam Nabi Ibrahim dengan ayah dah cakap elok-elok, kan, dah engkau get out kan. Kalau ada perkara-perkara begitu di pejabat ke, kan, kita buat elok, bos pula buat hal ke apa sebagainya. Innallazina amanu wa amilus solihat. Orang beriman beramal soleh, Allah akan menjadikan baginya, Ar-Rahman akan menjadikan bagi mereka apa? Wudda. Wudda ni maksudnya adalah cinta, mawaddah maksudnya. Sesama mereka. Jadi perbincangan ulama kata jika kita berjumpa dengan orang yang beriman beramal soleh, Allah akan masukkan wudda itu bila kita tengok katakan orang Bangladesh ke, orang Rohingya ke, kan. Tapi bila kita tahu dia ada iman dan amal soleh, kita akan terus ada rasa mawaddah pada dia. Itu adalah perbincangan apa yang berlaku pada diri kita. Tapi kalau ada orang kata, tapi saya beriman, saya tengok orang tu daripada Bangladesh, saya rasa macam tak suka, itu maksudnya mungkin iman kita ada masalah, ataupun amal soleh kita ada masalah, ataupun kita jauh daripada Ar-Rahman. Ya, pasal apa? Walaupun ada sekelumit iman, dia tetap berharga di sisi Allah berbanding dengan orang yang mensyirikkan Allah. Tapi ada yang kata, tapi dia tu perangai dia tak okey. Perangai tak okey satu hal, ya, amal soleh dia dikurang sikitlah dapat waddah, ya. Tetapi kalau ada iman, pengalaman saya juga Ustaz ni, kalau katakan di luar negara dulu, bila tahu saja orang ni nampak macam jambang ke apa ke, takut juga tengok, kan. Tapi bila cakap I'm a Muslim ataupun dia cakap Assalamualaikum, dia terus. Masya-Allah. Ya, itu bukan kita buat. Itu dibuat oleh sayaj'alahumur rahmanu wudda. Masya-Allah. Ya. Dan pada ayat yang ke-97 itu Allah beritahu macam mana kita nak terus dapat semangat dalam hidup kita, terus kuat. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Tiga perkara kat situ. Yang pertama, Allah mudahkannya. Apa nya ni Ustaz? Betul. Kan? Nya ni kalau tak tahu apa nya itu, kira memang orang tu memang ada masalah. Betul. Ya, kalau dalam surah Al-Qadar pun inna anzalnahu. Hu tu apa tu? Betul. Siapa tak tahu hu itu, nya tu memang ada masalah. Ya. Dan nya itu maksudnya Al-Quran. Masya-Allah. Ya. Allah telah mudahkan Al-Quran dengan bahasamu agar dengan engkau dapat memberi khabar gembira. Yang kedua, ya, orang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Jadi itu sebabnya kalau kita baca ayat ini, kalau perasan terus saja keluar kita amat tegas pada orang Kristian. Siapa yang dengar saya berceramah ni tiba-tiba rasa macam ada kaitan ke dengan baju hitam tak? Kan? Pasal mesejnya. Mudah saja. Tapi kalau kita pakai perkataan kita nak cakap perkara orang Kristian salah ke apa sebagainya, dia kekuatannya tak sama dengan kita baca terus daripada Quran. Ya, itulah Quran yang akan menguatkan litubashshira bihil muttaqin. Orang bertakwa kuat, kita ada lemah.
Maryam ada lemah sampai cakap alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan di nasyan mansiya, dilupakan ya. Itu psikologi depression, tetapi Maryam terus hidup, terus bertakwa dan terus namanya diangkat sampai sekarang. Kerana apa? Kerana berpegang kepada Allah Subhanahu taala. Dan di akhir itu Allah membuat kesimpulan berapa ramai orang sebelum ini yang dihancurkan. Adakah kamu wahai Muhammad, adakah kita umat Nabi Muhammad pernah ya melihat salah seorang daripada mereka atau engkau mendengar bisikan mereka? Rikza itu maksudnya macam bunyi lalat Ustaz. Ya, rizaz. Kan, okey. Rikza maksudnya terlampau halus. Dengar tak dengar rintihan mereka apa semua tak, sampai bandar itu jadi kosong. Masya-Allah. Ya, rikza tu maksudnya ada bunyi sikit-sikit saja. Dia kalau waktu PKP ni awal dia tu kan macam lengang sikit kan. Itu adalah preview lah yang boleh kita faham macam mana satu kawasan itu Allah boleh lengangkan. Masya-Allah. Di Wuhan terus kosong kan. Subhanallah. Allah boleh buat begitu, tapi kali ini Allah tak buat kekal. Allah beri peluang kepada kita umat akhir zaman, dan rikza ini, bisikan ini kalau kita perasan kembali balik pada awal surah Maryam, itu kaedah Zakaria. Nabi Zakaria berdoa itu dengan nidaan khafiyya ya. Jadi kita kalau boleh selalulah nidaan khafiyya, doa dengan penuh bisik kepada Allah ya, agar kita jangan sampai dihancurkan macam kumpulan orang terdahulu rikza sampai hancur bumi itu. Pasal apa? Dia sombong sangat, tak nak munajat pada Allah, tak nak minta Allah, kita dah kaya, kita ini boleh buat apa saja, boleh pula cakap Tuhan ada anak ya, boleh syirik. Semua itu Allah simpulkan dengan perkataan rikza di situ. Jangan sampai jadi begini. Ambillah panduan daripada surah Maryam. Paling kurang 3 perkara yang boleh kita ambil daripada surah ini, tuan-tuan dia. Yang pertama ialah apa? Sentiasa sedar azab neraka untuk dijauhi, untuk diberi peringatan. Itulah resolusi pertama kita daripada bahagian akhir. Yang pertama. Yang kedua, jangan melawan hujah Allah dalam Al-Quran ya, sebagaimana dalam ayat 73 hingga 74, kerana hujah Quran ini dia amat strong. Dia amat kuat. Siapa cuba lawan, dia makin lama makin ke belakang ya. Dia bukan makin ke depan, dia lawan makin ke belakang ya. Itu Quran. Dan yang ketiganya, lipat gandakan kebaikan. Pada ayat 76 kita belajar, insya-Allah kita akan pasti diganjari kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah panduan, inilah kesimpulan daripada surah Maryam, dan moga-moga Ustaz kita boleh berdoa moga-moga Allah jadikan kita orang yang sentiasa beriman, beramal soleh, menjadikan Quran ini sebagai sumber berita gembira dan gunakan untuk kita memberi peringatan kepada orang-orang yang sombong, yang suka berbantah. Ya. Jom kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kami mengangkat tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, tidak putus-putus memohon kepadamu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa berusaha mempertingkatkan iman kami kepadamu ya Allah. Hamba-hamba-Mu yang senantiasa memperbaiki dan melipat gandakan amal ibadah, amal salih kami kepadamu ya Allah. Justru ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, kurniakan kekuatan buat kami, untuk kami memperbaiki amalan kami, untuk kami memperlipat gandakan amalan bekalan kami bertemumu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa tabah, yang sabar, yang kuat imannya,
tatkala diuji olehmu ya Allah, bahkan menjadikan kami ini hamba-hambamu yang semakin tunduk patuh sujud kepadamu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, lembutkan hati kami untuk kami mudah infakkan harta kami, mudah sampaikan harta kami, sumbangkan harta kami, sedekahkan harta-harta kami di jalan-Mu ya Allah. Wakaf-wakaf kami pertingkatkan ya Allah untuk jalan-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi tuan-tuan. Kita sama-sama memanjatkan dengan penuh munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu harapnya adalah doa yang nidaan khafiyya. Moga-moga kita adalah orang yang mungkin ada hadapi masalah pada hari ini, ya, tetapi kita yakin bahawa Allah boleh menolong Nabi Zakaria. Allah boleh mencipta seorang insan tanpa bapa, ya. Allah boleh membantu Nabi Ibrahim dalam perjuangannya dihalau menjadi homeless, tetapi lepas itu Allah kurniakan lagi ayahnya hilang, ya, tetapi dikurniakan dengan generasi demi generasi sampai waktu ini kita sebenarnya mendapat manfaat daripada Nabi Ibrahim. Sudah tentunya ini adalah berita gembira bagi beliau yang pernah dihalau oleh ayahnya ketika beliau bercakap elok-elok mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ tuan-tuan, mari kita tengok kepada soalan kuis kita, ya, kesimpulan bagi surah Maryam pada hari ini. Soalan tajwid Ustaz. Okey, baik. Bagi soalan tajwid, para penonton boleh saksikan di skrin kita, iaitu sila berikan contoh-contoh ataupun 4 hukum wajibal ataupun wajibul gunnah dalam ayat yang saya bacakan pada hari ini. Sila berikan 4 contoh hukum wajibul gunnah dalam ayat yang saya bacakan pada hari ini. Baik, insya-Allah. Itu soalan tajwid dan soalan tadabbur kita melihat kepada, silakan. Apakah, ya, 3 sifat Al-Quran dalam 3 ayat terakhir surah Maryam? Ya, apakah sifat Al-Quran 3, ya, dalam 3 ayat terakhir surah Maryam yang menjadi motivasi kepada Nabi, menjadi motivasi kepada kita pada tahun 2020. Alhamdulillah kita selesai soalan itu, soalan set yang keempat. Kita ada set terakhir esok Ustaz, ya. Insya-Allah tuan-tuan kumpulkan esok dan hantarkan ke nombor ataupun letak di Facebook itu #QuizMQT. InsyaAllah moga-moga tuan-tuanlah yang menjadi pemenang. Amin, ya, yang jawab mesti cepat dan tepat, ya. Jangan lambat ataupun cepat tapi tak tepat. Saya ada dapat jawapan cepat. Pukul 1 dah dapat, tapi dia jawab satu soalan saja, memang tak dapatlah, ya. Okey, jadi cepat dan tepat. Baik. Jadi dalam kehadiran Ramadan ini tuan-tuan, sekali lagi kita ingin terus memberi tahu tentang pengumuman program World Quran Hour sebagai satu inisiatif untuk kita berkongsi. Tadi ayat 97 bercakap tentang Quran ini memberi kabar gembira, kekuatan pada orang bertakwa. Kita nak bina kekuatan itu dalam diri kita dengan mengajak lebih ramai lagi terlibat dalam World Quran Hour. Jom bergabung. 1 jam Ustaz, ya. Jam 12 tengah hari hingga 1 tengah hari, sama je dengan time masa dia. Tapi kali ini kita kerjasama dengan RTM, dengan apa lagi Ustaz? Astro Oasis, dengan Bernama, dengan Sinar, banyak organisasi, dan saya jemput tuan-tuan bersama, logkan ataupun kalau boleh susun dengan organisasi 12 hingga 1 tu special, ya, istimewa. Tak perlu datang ke mana-mana, duduk di tempat masing-masing, buka FB ke ataupun buka TV, ya, untuk kita sama-sama 13 Mei bersama. 13 Mei, ya. Dan kita masih lagi dalam kempen kita mengumpulkan wakaf Al-Quran, ya. Tuan-tuan yang ada kesempatan ataupun dah berwakaf, boleh lagi berwakaf ke pusat kesihatan dan hospital seluruh negara, ya. Ada maklumat yang tertera di atas skrin. Harapnya tuan-tuan hari ini boleh, kalau dah sudah buat, tuan-tuan boleh kempenkan, beritahu pada kawan lain, sebarkan, sebarkan.
share apa yang ada hari ini di Facebook sekarang ini. Moga-moga hari ini Facebook kita sharing lebih daripada 1,000 orang. Amin Ustaz, ya Rab. Amin ya kita tak tahu, mungkin orang tu baca bukan hari ini, bukan Ustaz. tengok hari ini, dia tengok minggu depan ke Allahu tahun Akbar. depan, tak ada masalah. Yang penting kita tahu bahawa litubashshira bihil muttaqin, ayat 97 surah Maryam, Ya, Ustaz. sebagai motivasi kita terus istiqamah. Ada Quran time kita, sama ada kuarantin ke tak ada Betul, kuarantin, tetap ada Quran time. Kita bertemu lagi ulangan pada jam 10 malam ini, Ya. dan insya-Allah pada hari esok kita menyambung surah baru, Ustaz. Surah baru. Surah baru. Surah apa tu yang kita akan tengok? Surah Fussilat. Fussilat. Surah Masya-Allah. Fussilat. Wah. Ya, Ini. ini surah Hawamim, ada yang menarik. Subhanallah. Jom kita jumpa lagi insya-Allah pada hari esok. Malaysia Quran Time, Musaadah Saadah COVID-19. COVID-19.